Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memberitahu refleksi peradaban tentang Galeri 1. Tahukah Anda, sekolah merupakan sebuah institusi yang berperanan sebagai tempat menimba ilmu pada setiap peringkat umur. Pendidikan awal di Malaysia terdiri pada dua jenis. Yang pertama, pendidikan formal di mana terbagi kepada 4, yaitu sekolah Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Dan yang kedua adalah pendidikan tidak formal yang terbagi kepada 2, yaitu pada zaman prasejarah dan juga ilmu persilatan. Maka, jelaslah bahwa pendidikan memainkan peranannya dalam menyatukan semua rakyat berbilang tahun di Malaysia. Assalamualaikum dan hai. Hari ini FIFA akan memberitahu mengenai refleksi peradaban di Galeri 9, iaitu Zainal Abidin Ahmad ataupun dikenali sebagai Sabah. Apa yang FIFA dapat daripada Galeri 9 iaitu mengenai latar belakang pendidikan Sabah, biodata Sabah, salah silah keluarga Sabah. Selain itu, pengadugerahan gelaran pendeta yang diterima oleh beliau dan juga sumbangan beliau terhadap masyarakat dalam memperkasakan bahasa Melayu sehingga bahasa Melayu menjadi rujukan daripada negara-negara luar. Hai semua, saya akan menyampaikan refleksi peradaban tentang Galeri 12. Pendidikan awal kanak-kanak ini terbahagi kepada 3, yaitu Tabika, Tadika, dan Taska. Prasekolah juga mempunyai kurikulum kebangsaan, di mana kurikulumnya merangkumi 6 komponen penting, yaitu komponen bahasa dan komunikasi, komponen perkembangan kognitif, komponen kerohanian dan moral, komponen perkembangan sosioekonomi, komponen perkembangan fizikal, komponen kreativiti dan estetika. Kurikulum prasekolah kebangsaan yang digunakan adalah kurikulum standard prasekolah kebangsaan FSPK dan kurikulum permata. Kesimpulannya, pendidikan awal kanak-kanak ini penting kerana ia mampu melahirkan generasi yang cemerlang dalam bidang akademik maupun kurikulum. Sekian, terima kasih. Okey. Hai semua, saya akan menyampaikan refleksi peradaban tentang Galeri 16. Pendidikan khas bermula di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah cacat penglihatan dan pendengaran pada tahun 1920-an. Seterusnya, pendidikan khas telah diambil alih sepenuhnya oleh pihak kerajaan. Rakan-rakan nak tahu bahawa Datuk Dr. Ismail Muhammad Saleh merupakan senator OKU pertama yang dilantik sebagai anggota Dewan Negara. Beliau yang cacat penglihatan semenjak 13 tahun merupakan seorang yang bercita-cita tinggi. Beliau juga merupakan insan cacat penglihatan pertama yang menerima ijazah Doktor Falsafah. Maka di sini saya simpulkan bahawa kekurangan dalam diri seseorang bukanlah menjadi satu halangan untuk kita menyerah dan berputus asa. Namun, jadikanlah kelemahan dan kekurangan itu sebagai keistimewaan dalam diri kita. Hai semua, seterusnya saya akan memberikan refleksi berkenaan dengan Galeri 15. Pembelajaran sepanjang hayat bermaksud aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan sepanjang hayat, khususnya golongan dewasa tanpa had umur. Pembelajaran sepanjang hayat boleh berlaku di mana-mana sahaja dan dalam keadaan apa sahaja. Kelas orang dewasa telah dimulakan untuk mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan orang dewasa. Hal ini membolehkan semua lapisan generasi mendapat peluang pendidikan yang sama. Terdapat beberapa cara pembelajaran orang dewasa, yaitu secara formal, tidak formal, e-learning, dan juga virtual learning. Kesimpulannya, pembelajaran sepanjang hayat adalah penting kerana kita dapat memperoleh ilmu sepanjang hayat tanpa mengira umur. Sekian, terima kasih. Hai semua, hari ini saya ingin memberitahu tentang refleksi peradaban yang saya dapat ketika menjalankan tugasan 2 di Galeri 16. Peradaban bermaksud kehidupan masyarakat yang semakin maju. Teknologi pendidikan merujuk kepada proses pengajaran atau alatan yang dapat membantu guru ke arah pencapaian PDP yang berkesan. Penggunaan IT dalam pendidikan dapat membentuk modal insan yang kreatif dan dinamik. Penggunaan IT dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu alat membantu pengurusan pendidikan dan alat bantu mengajar. Manakala penggunaan ICT dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses PDP. Penggunaan ICT terdiri daripada 2 aspek, iaitu aspek pengajaran guru dan aspek pembelajaran murid. Dari segi konteks pengajaran, ICT boleh digunakan sebagai alat persembahan, manakala dari segi pembelajaran, ICT dalam PDP boleh dikategorikan sebagai penerkaan dan aplikasi. Kesimpulannya, semakin maju sesebuah negara, semakin maju penggunaan teknologi dalam pendidikan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memberitahu refleksi apa yang saya dapat dari Galeri 19. E-learning merupakan pembelajaran elektronik. Sejak PKP, penggunaan e-learning menjadi cara utama untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran untuk semua peringkat sama ada dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah maupun pengajian tinggi. E-learning mempunyai banyak kebaikan. Salah satunya, ia boleh berlaku di mana-mana sahaja dan pada bila masa dengan adanya akses kepada internet. Seterusnya, pelajar boleh mempelajari apa yang mereka perlu dengan membuat carian spesifik di Google contohnya. E-learning juga dapat menjimatkan kos perjalanan dan kewangan serta pelajar dapat mengulang apa yang diajar oleh guru berulang kali. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kebaikan e-learning namun ia tetap tidak dapat menggantikan seorang guru. Sekian, terima kasih.